Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih. Salam sejahtera bersama dengan saya Puan Tong dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 2, tajuk 3, Seni Catan. Seni catan. Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk meluahkan perasaan. Contohnya melalui penulisan, lukisan dan tingkah laku. Tahukah anda, seni catan dapat mewakili gambaran pemikiran seseorang sama ada secara nyata atau abstrak. Pemikiran mereka digambarkan menerusi terjemahan dalam bentuk imej visual. Standard kandungan dalam tajuk ini. Yang pertama, pemahaman terhadap konsep seni catan dalam bidang seni halus. 2. Eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan seni catan. 3. Menzahirkan ideal dan konsep melalui pelbagai sumber dalam penjanaan tugasan. Yang keempat, penghayatan terhadap hasil karya seni catan dengan menggunakan bahasa seni visual. Definisi catan. Catan ialah proses menggambar dengan menggunakan media basah. Seulang, media basah yang disapu ke atas pelbagai permukaan dua dimensi seperti kanvas, kertas atau kayu. Kita tengok sejarah perkembangan seni catan. Pelukis cat air tempatan. Pelukis cat air tempatan. Perkembangan seni catan dalam tajuk ini merangkumi jangka masa antara tahun 1930-an hingga 1950-an, iaitu zaman sebelum merdeka dan awal merdeka. Seni catan cat air di Malaysia dipercayai berkembang seawal tahun 1930-an. Pelukis-pelukis cat air Pulau Pinang menjadi perintis kepada seni catan moden Malaysia. Karya cat air mereka ketika itu terpengaruh dengan gaya aliran Impressionism yang menggambarkan pemandangan alam semula jadi dan aktiviti kehidupan seharian. Contoh pelukis cat air tempatan yang terawal ialah Yong Man Seng, Abdullah Arif, Kuo Ju Ping, Kwa Sia dan Ibrahim Abu alias A.B. Ibrahim. Karya-karya mereka memperlihatkan kepakaran dalam mengolah cat air yang mampu merakamkan kesan cahaya dan bayang. Hasil karya mereka dapat dihayati menerusi sapuan-sapuan berus dan warna yang spontan. Cat air sering digunakan kerana cat ini mudah diperoleh dan sesuai diguna untuk menghasilkan karya ketika berada di luar. Tokoh yang pertama, Abdullah Arif. Karya-karya cat air beliau banyak menampilkan tema landscape. Hasil penghayatan dan pemerhatian beliau terhadap persekitaran. Contohnya karya Pokok Mengkuang, Bukit Mertajam pada tahun 1950. Contoh karya Abdullah Arif, Pokok Mengkuang, Bukit Mertajam, 1950 menggunakan media cat air. Tema karya beliau juga menyentuh kekayaan hasil bumi Malaysia seperti karya Bumi Bahagia,
Lombong Bijih Timah Malaya pada tahun 1960. Media yang digunakan cat air. Contoh hasil karya Abdullah Arif yang menggunakan cat air. Tree by a River pada tahun 1955 menggunakan media cat air. Tokoh yang kedua, Yong Man Seng. Beliau gemar menampilkan tema alam dan manusia dalam karya cat air beliau. Beliau menggunakan sapuan berus kaligrafi Cina yang halus. Terpengaruh dengan gaya aliran Impressionism Eropah, khususnya Paul Gauguin yang merujuk kepada olahan subjek figura beliau. Contoh, The Harvesters pada tahun 1948 menggunakan cat air. Karya Yong Man Seng, Fishing Boat pada tahun 1953 menggunakan media cat air. Contoh karya Yong Man Seng, A Fishing Village menggunakan cat air pada kertas. Tokoh seterusnya Ibrahim Abu Elias A.B. Ibrahim. Beliau merupakan pelukis didikan sendiri yang menyara hidup dengan melukis. Beliau mahir menghasilkan karya cat air bertemakan landscape dengan suasana yang nostalgik. Contohnya karya Malacca Gate. Koleksi Tetap Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Karya cat air beliau pernah diterbitkan dalam majalah seperti Mastika pada tahun 1957, 1959, 1967, 1969 dan Dewan Sastra pada tahun 1971 dan 1972. Contoh karya Ibrahim Abu Elias A.B. Ibrahim, Fishing Village pada tahun 1958 menggunakan media cat air. Contoh hasil karya Ibrahim Abu Elias A.B. Ibrahim, Langsir Merah menggunakan media cat air. Contoh hasil karya Ibrahim Abu, Menarik Jala menggunakan media cat air. Seterusnya, contoh hasil karya Ibrahim Abu, Ketenteraman Rembulan Malam pada tahun 1960 menggunakan cat air. Tokoh seterusnya Kosia. Beliau pernah menerima bimbingan daripada Sir Russell Flint di England pada tahun 1933 dalam karya cat air. Beliau menggemari tema bunga seperti orkid dan canang dalam karyanya kerana minat dan juga menjadi ahli Persatuan Orkid Amerika. Beliau memaparkan tema keindahan landscape dan bangunan hasil pemerhatian beliau di negara-negara yang pernah dilawati. Beliau terpengaruh dengan gaya aliran Impressionism. Antara karya Kosia, Bunga Canang pada tahun 1940 menggunakan media cat air. Ini contoh hasil karya Kosia. Kemunculan pelukis-pelukis tanah air telah merancakkan lagi perkembangan seni catan di negara ini. Mereka tidak menghadkan penggunaan cat air semata-mata,
Sebaliknya, menggunakan bahan lain seperti cat minyak, fresco, cat tempera, cat akrilik dan media campuran. Apa itu cat minyak? Cat minyak ialah cat yang mengandungi minyak pengering ataupun drying oil yang berfungsi untuk mendapatkan kepekatan. Cat akrilik pula ialah sejenis cat sintetik, bermaksud buatan yang berasaskan air. Contoh hasil karya catan pelukis tempatan. Syed Ahmad Jamal joget pada tahun 1957 menggunakan media cat minyak. Zakaria Noh membina perahu pada tahun 1956 menggunakan media cat air. Tay Hoi Kit, pengayuh beca Saigon pada tahun 1959 menggunakan media campuran. Chua Tien Teng pergi ke pasar pada tahun 1959. Batik. Contoh karya catan Chua Tien Teng. Contoh hasil karya Johann Marjonic, Rimba Kancing, After the Rain pada tahun 2004 menggunakan media cat akrilik atas kanvas. Ini contoh hasil karya catan. Hasil karya Zailani Abu Hassan, Mata Air pada tahun 2016 menggunakan media cat akrilik atas kanvas. Catan ialah penghasilan karya seni yang menggunakan media basah seperti cat minyak, cat akrilik, cat tempera, cat air, fresco, cat poster dan gouache. Okey, di sini kita tengok jadual menunjukkan jenis media, bahan tara yang digunakan, alatan yang diperlukan, jenis permukaan yang biasa digunakan, teknik yang boleh digunakan dan ciri-ciri hasil daripada jenis media yang berbeza. Okey, yang pertama, cat akrilik. Bahan taranya ialah air, alatan yang boleh digunakan berus lembut, berus keras. Jenis permukaan yang digunakan ialah atas kanvas atau kertas cartridge. Teknik yang digunakan ialah sapuan warna tebal atau nipis. Ciri-ciri hasil cat akrilik ialah legap dan cepat kering. Yang kedua, cat minyak. Bahan tara yang digunakan ialah turpentin dan minyak linseed. Alatan yang digunakan berus lembut, berus keras, pisau palette. Jenis permukaan, kanvas, papan lapis, cardboard. Teknik yang digunakan, teknik glazing dan impasto. Ciri-ciri cat minyak, legap, licin, berkilat, kasar dan berjalinan berdasarkan teknik sapuan dan lambat kering. Cat gouache, bahan taranya ialah air, alatan berus lembut, berus keras, permukaan, kertas cartridge, teknik sapuan warna tebal atau nipis. Ciri-ciri cat gouache, legap, lambat kering. Cat tempera, bahan taranya air, alatan yang digunakan berus lembut, jenis permukaan, kertas cartridge dan jenis teknik yang dilakukan sapuan warna tebal atau nipis. Ciri-ciri cat tempera, lutsina, lembut seperti teknik catan menggunakan cat air. Fresco, bahan tara kapur plaster,
Alatan yang digunakan berus keras. Jenis permukaan dinding. Teknik yang digunakan sapuan warna tebal atau nipis. Ciri-ciri fresco, legap, cepat kering. Jenis media seterusnya, cat air. Bahan tara, air. Alatan yang boleh digunakan, berus lembut, berus keras. Jenis permukaan, kertas, cat air dan kertas cartridge. Teknik yang boleh digunakan, teknik basah atas basah, basah atas kering, kering atas kering dan kering atas basah. Ciri-ciri lut sinar legap apabila teknik sapuan berlapis. Jenis media seterusnya, cat poster. Bahan tara air, alatan yang digunakan berus lembut, berus keras. Jenis permukaannya kertas cartridge. Teknik yang boleh digunakan, sapuan warna tebal atau nipis, aplikasi teknik warna rata. Ciri-ciri legap, cepat kering. Contoh-contoh bahan media untuk catan, cat minyak, cat akrilik, cat poster, cat air, cat tempera. Kita boleh tengok pada rajah media seni catan, media yang boleh digunakan dalam penghasilan seni catan. Contohnya, yang pertama, cat minyak, cat gouache, cat tempera. Kita boleh tengok fresco. Ni cat akrilik, cat poster. Dan ni cat air. Alat-alat yang boleh digunakan, berus, pisau palette. Ni palette. Teknik cat air. Ada 4 jenis teknik cat air yang boleh digunakan. Yang pertama, teknik basah atas basah. Sapuan bancuhan warna cair ke atas permukaan kertas yang basah. Teknik ini menghasilkan kesan lut sinar dan paling sukar dikawal sapuannya. Teknik yang kedua, teknik basah atas kering. Sapuan bancuhan warna cair ke atas permukaan kertas yang kering. Teknik ini akan menghasilkan kesan legap. Sapuan teknik ini senang dikawal. Teknik ketiga, teknik kering atas kering. Sapuan warna pekat ke atas permukaan kertas yang kering. Teknik ini akan memberikan kesan legap. Dan yang keempat, teknik kering atas basah. Sapuan warna pekat ke atas permukaan kertas yang telah dibasahkan. Teknik ini sukar dikawal. Teknik cat air. Teknik pertama yang boleh kita gunakan ialah basah atas basah. Teknik yang melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan kertas yang basah untuk menghasilkan kesan lut sinar. Contoh gambar di sebelah kanan. Teknik yang kedua, basah atas kering. Teknik yang melibatkan sapuan warna basah ke atas permukaan kering untuk menghasilkan kesan legap. Contoh. Teknik yang ketiga, kering atas basah. Teknik yang melibatkan sapuan warna dari tiub terus disapu ke atas lapisan warna yang cair atas permukaan kertas yang telah dibasahkan. Contoh hasilnya. Yang keempat, teknik kering atas kering. Teknik yang melibatkan sapuan warna yang pekat ke atas lapisan warna yang telah kering untuk menghasilkan kesan jalinan. Media
Projek Pereka Muda, tugasan individu untuk hari ini. Tujuan 1. Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap seni catan melalui penggunaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya seni catan. 2. Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap seni catan dalam penghasilan karya seni catan. Alat dan bahan yang diperlukan: alat pelbagai jenis berus dan palet, bahan cat air, kain lap atau tisu, air dan kertas cartridge atau kertas cat air. Contoh penghasilan karya menggunakan teknik basah atas basah. Langkah 1. Gunakan pensel HB untuk membuat lakaran pada kertas cartridge atau kertas cat air. Pastikan kesan pensel tidak terlalu tebal. Langkah kedua, basahkan kertas terlebih dahulu, kemudian sapukan warna dengan kuantiti air yang sesuai. Langkah ketiga, sapukan warna pada keseluruhan imej dan keringkan, kemudian buat kemasan. Langkah 4, hasil karya cat air yang telah siap. Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih.